Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini seperti biasa, Khamis malam Jumaat, minggu yang keempat. Saya 2 dan 4 kita ambil insyaAllah. Sepatutnya berkaitan dengan fiqh, tapi oleh kerana berlakunya PKP dan tak boleh kita berjumpa, maka kita buat online dan kita pilih tajuk yang kita lihat kena dengan perbahasan-perbahasan yang terkini lah. Dan buku yang kita pakai last kali itu kita bincangkan adalah Islam Agama Sempurna, karangan Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah, pengarang kitab Adwaul Bayan. Dia adalah antara ulama di Mauritania yang menetap di Saudi Arabia dan mengajar di sana. Bahkan antara pengajar yang di Madinah, di Mesir Madinah Munawwarah pada zaman Syekh bin Baz rahimahullah menjadi presiden ataupun ketua di universiti berkenaan. Dia di cerita kelakar sebenarnya Syekh Muhammad bin Syankiti. Dia tak boleh tak jawab orang tanya apa. Dia pegang dengan hadis Nabi. Nabi kata man su'ila an mas'alatin kana ya'lamuhu. Barang siapa yang ditanya mengenai satu persoalan yang dia mengetahuinya, fakatamahu, dia sembunyikan. Uljima yaumil qiyamati bil jamin nar, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang api neraka. So problem dia, Syekh Muhammad bin Syankiti ni, bila dia masuk dewan periksa pada hari peperiksaan ni, syarah kami ceritakan apa jadi. Jadi dia bila ditanya oleh pelajar berkenaan dengan jawapan soalan yang dalam peperiksaan tersebut, dia akan jawab. Dan bila dia jawab, ni masalah dia, mengganggu pemeriksaan lah. Pemeriksaan akan terganggu lah, pasal sepatutnya pelajar tak tahu jawapan, tak boleh tanya dia lah. Tapi dia pula perangai dia, kalau orang tanya dia jawab. Ya, problem dekat sini timbul tajuk. Jadi diorang buat aduan kepada Syekh bin Baz rahimahullah berkenaan dengan tajuk Syekh Muhammad Syankiti ni, masuk dewan pergi jawab soalan orang. Jadi diorang pun masalah. Dia panggil Syekh, dia kata tak boleh lah Syekh jawab. Dia kata tak boleh lah aku tak jawab, sebab memang Allah Taala Nabi dah larang aku tak boleh jawab. Aku mesti jawab.
Kan? Lepas tu dia kata tak boleh lah, ini untuk markah peperiksaan universiti. Oh, untuk peperiksaan universiti, korang untuk penilaian pelajar aku kena masuk neraka. Last sekali penyelesaian yang buat adalah dia orang elak kena masuk dalam dewan peperiksaan. Tak payah tengok peperiksaan. Bagi soalan tak apa, tapi bab lain biar orang lain jaga. Subhanallah, ni sifat beliau yang kita panggil berpegang dengan zahir hadis, dengan tanpa sebarang panggil sifat goyah sikit pun. Okey. Okay, jadi kita hari tu, kita dalam buku ni kita ambil sampai 3 perkara. Yang pertama kita ambil berkenaan dengan tauhid. Mana Islam agama sempurna dari sudut tauhid. Mana tak ada benda tak cukup dalam masalah tauhid. Untuk mengenal Allah Ta'ala, ada semua sudut pengabdian diri Allah Ta'ala semua telah dijelaskan. Kemudian kita ambil tajuk ketiga, itu kedua berkenaan dengan bimbingan. So kadang banyak orang pergi cari bimbingan daripada bukan apa yang Nabi SAW bawa. Bahkan lari daripada Al-Quran Karim. Kodenya sucikan hati, masuk hutan, duduk dengan kucing ke apa benda dalam hutan tu, sampai akhirnya konon jiwa bersih, duduk betapa tak solat dan sebagainya. Sedangkan bimbingan untuk memperingatkan manusia kepada Allah SWT, untuk menjadikan manusia itu baik, dah cukup dalam agama dah, tak perlu pada yang lain. Bahkan macam diterangkan bahawa pengetahuan manusia itu tentang Allah Ta'ala, melihat, mengetahui akan mengetahui akan segala perbuatan manusia. Muraqabah Allah Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala berkenaan perbuatan manusia itu cukup untuk mengingatkan manusia berkenaan dengan menjaga sifat dan juga akhlak. Yang ketiga kita ambil itu berkenaan dengan perbezaan amal soleh dan juga yang bukan soleh. Yang kita kata bahawa amal soleh tu dia mempunyai 3 syarat. Syarat pertama mestilah bertepatan dengan apa dibawa oleh Nabi SAW. Syarat kedua mestilah ikhlas kepada kerana Allah Ta'ala. Syarat ketiga mestilah asas atau binaan bagi ibadat tersebut, mestilah amal soleh tersebut mestilah daripada akidah yang sahih. Jika akidah tak sahih, macam orang percaya Allah Ta'ala di mana-mana, maka dia tak percaya macam Nabi percaya Allah Ta'ala, maka dia telah merosakkan akan amal dia. Okey, itu basic. Baik, hari ni kita masuk. Kebetulan pula pun malam ni tajuk panas. Dekat televisyen tengah bincang bab vaksin. Ada ramailah mufti-mufti dan sebagainya sebelum bab vaksin. Tapi kita insya-Allah pada malam ni kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk yang agak penting, iaitu bagaimana enactment syariah negeri Selangor dicabar di Mahkamah Persekutuan, dan kemudian hakim mahkamah telah mengisytiharkan bahawa pengisytiharan jenayah terhadap seks luar tabi'i dalam enactment negeri Selangor adalah tidak valid, kerana dia kata sepatutnya benda itu mesti diletakkan dalam undang-undang yang ditetapkan dalam parlimen. Untuk dikira jenayah mesti diisytihar dalam parlimen. Ni sebenarnya ada masalah. Ni hakim-hakim tu nama semua Muslim, serius, semua Muslim nama. Seorang demi seorang nama Muslim. Tapi kita ada masalah kat sini. Sebab sebab basic dia, saya tengok tadi sebenarnya, saya check balik. Okey, enactment negeri enactment negeri. Okey. Mana saya buka tadi? Ni Facebook. Apa dah pula. Okey, jadi dalam tajuk Mahkamah Syariah di Malaysia sebenarnya kita dah ada kalau kita perhatikan balik, Mahkamah Syariah ni dia ada bidang kuasa. Bidang kuasa dia sebut tau. Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. Pindaan perkara 121 dalam kurungan 1A, Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberikan Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada Mahkamah Sivil. Mahkamah di mana ia menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Tak boleh masuk sebenarnya. Mahkamah Sivil tak boleh masuk campur. Ini dah ada dah. Dah ada dah 1988 sebutkan. Tak boleh masuk. Yang kuasa Mahkamah Syariah adalah di bawah enactment negeri. Kuasa Mahkamah Syariah adalah di bawah enactment negeri. Dia cuma yang masalah yang disekat bukan masalah mana yang jadi tajuk jenayah atau tidak. Dia ada 2 kali Perlembagaan Malaysia pada 1965 letakkan Mahkamah Syariah diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1965 seperti berikut. Boleh membicarakan dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Ini pertama dalam Perlembagaan 1965. Kemudian denda tak melebihi RM1,000 sahaja atau 6 bulan penjara atau gabungan kedua-dua, denda dan penjara. Ini 1965 berterusan sampailah pada 1984.
1984, kuasa mahkamah syariah diperuntukkan oleh perlembagaan dengan pindaan adalah seperti berikut. Dia kata apa? Pertama, boleh membicarakan dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Samalah. Kedua, denda tidak melebihi RM5,000 sahaja. Atau 3 tahun penjara. Atau hukuman rotan tak melebihi 6 kali sebatan. Atau gabungan ketiga-tiganya. Dia tak sebut pun berkenaan masalah peraturan apa yang boleh jadi jenayah atau tidak. Ni permainan sebenarnya. Kalau orang yang faham undang-undang, sebenarnya hakim-hakim tu sebenarnya telah panggil apa, melampaui batasan mereka. Ini terus terang kita cakap. Tak ada sedang selindung. Ni geng-geng teori konspirasi pun dia buat ngongit bodoh je, pergi buat kerja lain. Kita bincang tentang masalah umat. Tajuk ni lagi penting sekarang ni. Sebab bab penyakit dah ada dah pihak yang jaga. Bab berkenaan undang-undang Islam ni, benda ni sebenarnya enakmen negeri. Memang jelas enakmen negeri boleh menentukan mana jenayah atau tidak. Bahkan kalau kita lihat balik pada tahun bila di Pahang memang diletakkan peraturan dalam enakmen negeri Pahang berkenaan wanita ke lelaki ke yang minum arak. Dulu ada perempuan nama apa siapa entah nama dia Soekarno something. Perempuan tu dia dinasihatkan oleh dia punya peguam untuk terima hukuman berkenaan minum arak yang akan dikenakan di Pahang. Jadi lepas tu kelang kabut. Kelang kabut maksud dia satu dunia kecoh tentang dia. Kerana dia kononnya akan disebat. Tapi bila dibawa ke penjara untuk disebat, pegawai penjara Malaysia tidak dilatih sebat cara Islam. Tak pernah dilatih sebat cara Islam. Dan saya sebut tadi kan 5,000 denda, yang 84 punya tarikh. 84 punya tarikh tu 5,000 penjara, denda ataupun 3 tahun penjara atau 6 kali sebatan. Itu limitation kuasa yang mahkamah syariah ada untuk jatuhkan hukuman. Dia tak boleh lebih dari itu. Bahkan tak boleh hukum bunuh. Tak boleh hukum bunuh kepada orang yang melanggar sebarang peraturan. Maksudnya kalau nak bunuh ke apa, itu kena pulang kepada mahkamah persekutuan. Dekat sini masalah dia. Sebab sebenarnya pada sudut masalah jadikan jenayah, wanita dulu yang kena tu tak ada pun siapa hakim mahkamah persekutuan cakap bahawa wanita tak buat benda salah. Sebab meminum arak dalam undang-undang sivil tak termasuk daripada jenayah. Berzina tak ada masuk dalam jenayah. Zina boleh masuk dalam jenayah. Mana ni sudut masalah dia. Sebab bila mana dalam enactment negeri, pasal tadi dalam kita baca tadi, memang kuasa diberi pada mahkamah syariah untuk penentuan peraturan hukum. Dia cuma dia tak boleh denda lebih RM5,000. Tak boleh penjara lebih 3 tahun. Tak boleh sebat lebih 6 kali sebatan. Jadi ini yang tuan-tuan dengar dulu RUU 355 nak pindah benda ni lah. Nak buang sekatan ke atas mahkamah syariah supaya mahkamah syariah mempunyai kuasa lebih. Terutama contoh macam kes bila ada perebutan anak ke dan sebagainya atau suami tak bayar nafkah, mahkamah syariah tak ada penjarakan. Tak ada penjarakan orang tersebut. Tak ada kuasa. Dibiarkan orang tu melilau ke mana-mana. Ini basic yang kena faham. So memang kemungkinan besar cara atau kaedah dibuat sekarang ni adalah untuk memburukkan biar mahkamah syariah ni dapat tidak berfungsi dalam masyarakat kita. Ini problem sebenarnya. Banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham bab ni. Itu sebab tu bila kita kes yang dulu RUU 355 tu sebenarnya nak angkat sekatan berkenaan sebab kita mahkamah syariah tak ada taring. Tidak ada taring. Dia cuma sibuk jaga nikah kahwin je. Dia cuma jaga masalah cerai berai je. Itu je jaga. Masalah lain dia tak jaga, tak kacau. Dan bila masuk masalah moraliti masyarakat, dan memang kita kata bila dah enactment dah ada, enactment negeri ikut pada kes perlembagaan tadi, memang perlembagaan bagi ikut enactment negeri. So kenapa boleh hakim-hakim tu mempersoalkan kata jenayahnya seks luar tabi'i itu hanya boleh ditentukan oleh parlimen? Siapa cakap? Kalau ikut pada yang diberikan dalam perlembagaan dalam 88 memang ikut pada negeri. Enactment negeri di bawah kuasa sultan atau raja setiap negeri. Ni kenapa? Ini masalah ni. Kenapa? Kita kata hakim-hakim tersebut yang boleh katakan keseluruhannya nama Muslim. Nama Muslim. Ini problem sebenar yang kita kena perhatikan balik. So benda ni kalau siapa raja nak buat change tu kan, buat petition dan sebagainya, buat satu benda sekian untuk suarakan macam mana masyarakat kita tak setuju. Sebab seks luar tabi'i ni
sama ada lelaki-lelaki ke perempuan-perempuan ke, benda ni adalah di antara perkara moral yang akan merosakkan sistem kekeluargaan dalam masyarakat. Dan bila masyarakat Islam kita ni atau masyarakat Malaysia kita ni tidak manusia berkahwin kerana sibuk dengan seks luar tabi'i, tak ikut dengan tabi'i yang Allah Taala jadikan, nescaya pengurangan jumlah rakyat akan berlaku. Dan rakyat akan kurang, ini adalah jenayah kepada negara. Negara-negara di Eropah dan sebagainya, kekurangan anak sebab dah melampau sangat seksual tu didedahkan kepada masyarakat dan berakhir dengan orang tak kahwin. Ini problem yang kadang-kadang manusia yang belajar undang-undang sivil ni, dia tak berfikir jauh. Dia fikir perut dia je. Dia fikirkan berkenaan dengan apa yang dia boleh untung, apa yang dia boleh dapat, jawatan berpelama boleh pegang. Kononnya mempunyai supreme, kemuliaan, kebesaran kononnya. Tapi tunggulah, Allah Ta'ala Maha Adil. Sebab anda hanya boleh menghukum apa di dunia. Walaupun dah jadilah, katakanlah kita kata mahkamah syariah tak dapat kuasa tu balik, bahkan akan dileraikan satu demi satu segala peraturan mahkamah syariah berkenaan dengan pakaian dengan cara bukan tak sopan, atau berkaitan dengan tajuk masalah pakaian lelaki atau wanita yang ia ada enactment, Ratu Cantik dan sebagainya, semua tu ada enactment dalam undang-undang syariah negeri yang ia bukannya kembali kepada persekutuan. So kenapa nak kena main kacau ke situ? Hanya kerana orang tu bawa kes kepada persekutuan dan dibahaskan. Kenapa? Ini jaga-jaga sikit. Tapi ala kulli hal, dorang suka hati nak cakap. Tak ada hal lah. Kan? Semua Allah Ta'ala berikan. Ini doa saya. Kan? Saya doakan supaya Allah Ta'ala jadikan mereka ni sebagai pengajaran bagi orang yang mengambil pengajaran. Cara Allah Ta'ala bagi kita tak tahu macam mana. Tapi semoga Allah Ta'ala jadikan mereka ni pengajaran bagi orang mengambil pengajaran. Supaya Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab tajuk kita malam ni adalah berhukum dengan selain syariah yang bijaksana. Dia kata amma mas'alatul rabi'atu. Adapun persoalan yang keempat. Ini daripada buku Islam Agama Sempurna. Saya sebenarnya cemburu sikit dengan Ustaz Hashimi, Cik Pa. Sebab dia punya kelas ada gambar dia, ada buku. saya baru tahu tadi daripada Abu Talha, rupanya dia ada apps. Yang mana apps tadi kalau dia pakai, dia akan dapat letak muka dia sekali dengan kitab. Saya seronok nak baca kitab dan juga ni sekarang saya baca kitab, tuan-tuan dengar je. Tak nampak saya baca. Sebenarnya kita kalau boleh kita baca dan juga kita panggil kita ikut satu persatu. Mungkinlah kalau ada belajar bahasa Arab dalam ni, bolehlah try practice baca bahasa Arab tanpa baris. Ini sebenarnya kadang-kadang bagi saya bila belajar kitab ni, saya ambil peluang mengajar kitab banyak. Kadang bukan sebab kerana nak tunjuk pandai, tapi sebenarnya kerana saya nak train diri saya balik dalam masalah pembacaan. Sebab ilmu ni, kalau dalam penggunaan bahasa Arab ni, kalau kita tinggalkan lama, kita akan terlepas, dia lupa. Ada kawan-kawan saya ramai yang mengadu dah berapa lama balik Malaysia, asyik ajar kitab pakai bahasa Melayu, berakhir dengan mereka tak boleh baca kitab Arab dah sangat. Ini kekurangan lah yang sepatutnya kita baiki. Jadi kita akan insyaAllah baca kitab Arab, kemudian kita terangkan. Baik. Wa ammal mas'atul rabi'atu, ada pun persoalan yang keempat, allati hiya, yang ia adalah tahkimu ghairi syar'il hakim, syar'il hakim karim, penghakiman atau penghukuman dengan selain syarak yang mulia. Allah Ta'ala turun kepada kita syariat, peraturan, tapi kita berhukum dengan selain daripada hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Nanti saya kata kena sangat tajuk malam ni. Bukan saya pilih. Memang kita punya nombor 4 macam tu. Kita ambil 10 tajuk dalam buku ni. Ada 10 tajuk berkenaan dengan Islam Agama Sempurna. So kat sini kita nak tengok macam mana syariat Islam ni, syariat yang sempurna dari sudut penghukuman ataupun peraturan. Baik. Faqad bayyana al-Qur'anu, sungguh telah menjelaskan Al-Quran, annaha bahawasanya ia kufrun bawahun wa syirkun billah, perbuatan berhukum dengan selain syariat yang mulia adalah kufur yang terang-terangan dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika orang tersebut dalam diri dia melihat bahawa ada perundangan lebih baik daripada apa yang turunkan. Ini kena jaga-jaga sikit lah pada siapa bekerja sebagai hakim ke, lawyer dan sebagainya. Anda sebenarnya duduk dalam kancah tersebut. Yang mana beramal mempraktis undang-undang tadi. Dia orang sebenarnya kalau dalam undang-undang yang sivil, undang-undang sivil yang dipakai di Malaysia ke, di London ke, yang UK mana sebagainya,
Sebenarnya undang-undang ni, sivil ni, dia berdasar pada negeri. So, seorang yang nak praktis undang-undang, contoh macam di Malaysia, dia kena dapat lesen di Malaysia. Berdasar kepada common law yang ada. Kemudian siapa nak praktis di London, kena ada undang-undang, kena dapat lesen di London. So, basically setiap kawasan dan negara, undang-undang dia berbeza. Bahkan common law ni, ataupun sivil, undang-undang sivil yang berdasar pada common law, dia tidak ada buku. Dia tidak ada buku. Bahkan daripada sudut masalah menghukum, seorang hakim itu akan ikut siapa sebelum dia keluarkan hukuman. Sebab diorang ada masalah bila dalam Islam, kalau hakim atau pemerintah putuskan satu hukum tahun ni, okay, tahun depan dia berpendapat dengan pendapat kedua. Pendapat kedua dia takkan batalkan pendapat pertama dia. Siapa yang dah lepas dekat sini, ini pada tahun apa yang berlaku. Dan apa dia hukum pada tahun berikutnya, itu adalah hukum yang baru yang untuk siapa pada zaman berkenaan. So ini macam kisah dan kalau kita faraid ada kes berkenaan dengan tajuk Umariyah atau Hajariyah, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali dalam kes dalam kes masalah pembagian harta. Okay. So jadi bila jadi kes orang tu mati tinggalkan anak perempuan seorang, kemudian tinggalkan ibu seorang, kemudian tinggalkan adik-beradik seibu beberapa orang dan adik-beradik kandung lelaki beberapa orang. So bila benda tu jadi, anak perempuan dapat setengah. So habislah. Kemudian ibu akan dapat 1/6 sebab si mati ada anak perempuan. Ada anak. Si mati ada anak, maka mak dia 1/6 je. Okey, 1/3 lagi tinggal diambil oleh adik-beradik si ibu. Pasal Allah Ta'ala bagi pada dia pecahan. 1/3 kalau mereka ramai, mereka berkongsi dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-12. So bila dah bagi tu, habis. Harta tu habis. Mana anak ambil setengah, mak ambil 1/6, 1/3 lagi dapat pada adik-beradik tu. Adik-beradik kandung tak dapat apa sebab diorang tak ada pecahan khas. Adik-beradik kandung dia akan makan asabah. Jadi pada tahun Umar putuskan pada 1 tahun tu, adik-beradik ibu dapat, adik-beradik kandung tak dapat. Kemudian tahun berikutnya jadi kes yang sama. Kes yang sama, tapi kali ni orang yang kena kes tersebut, bila Umar dah putuskan macam tahun lepas, kan? Dengan apa yang Umar putuskan bahawa dapat pada siapa yang ada habuan khas daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala berikan pecahan dia. So, memang dalam hadis Nabi SAW Nabi menyatakan kata alhiqul faraidah li ahli. Susulkanlah ketetapan-ketetapan pecahan-pecahan tu kepada ahlinya, orang-orangnya. Fama baqiya, apa yang tertinggal, fali aula rajulin dzakarin, maka untuk lelaki yang masih lagi ada, yang lebih utama dengan lelaki. So jadi maksud dia lelaki yang kandung tadi, adik-adik kandung pada si mati, tak dapat apalah, dia tunggu apa yang lebih. So diorang dah habis-habis. Jadi kali ni bila Umar nak putuskan, diorang jumpa Umar. Diorang kata apa? Katakanlah bapak kami ni keledai. Ataupun satu doa kata, katakanlah bapak kami batu dalam sungai. Bukankah mak kami sama? Kami dengan si mati, diorang dapat harta daripada si mati sebab diorang adik-beradik si ibu. Kami ni bukan sekat ibu je, bapak kami pun sama. Tapi katakanlah kami buanglah bapak kami batu dalam sungai. Bukankah mak kami sama? Dia kata pada Umar. Jadi Umar bin Khattab ketika tu pun putuskan. The second time dia pun putuskan, semua adik-beradik tu berkongsi, semua dapat sama rata. Tak kira lelaki perempuan dapat habuan. 1/3 tu dibahagi kepada mereka semua sekali. Okay. Tiba-tiba bila Umar dah putuskan, datang orang tahun lepas. Orang yang dulu Umar putuskan hukum tak dapat apa. Tak dapat apa. Dia kata, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kami dulu tak dapat, ni dapat. Umar jawab apa? Zalika ma qadaina. Itu kami putuskan dahulu. Wa hadza ma naqdi, ini kami putuskan sekarang. Ini kita panggil apa? Cara keputusan dalam Islam. Bahawa peraturan tersebut berdasarkan masa dan hakim yang terbaru tidak terikat dengan keputusan hakim yang lama. Tapi dalam undang-undang sivil tak boleh. Dia tak boleh jadi macam tu. Dia akan ikut siapa hakim sebelum ni. Kalau hakim sebelum kata putih, dia kena ikut putih juga. Dia tak boleh buat baru. Sebab kalau dia tukar hukum dia, nanti orang yang kedua datang daripada kes yang pertama tadi, boleh pula rujuk balik untuk minta dia adili semula. Ni masalah lah. Pasal tak ada sebarang flexibility. Kita dihukum dengan undang-undang orang zaman Inggeris tahun bila tak tahu.
Tapi banyak di kalangan mereka ni yang beramal dengan undang-undang di Malaysia ni bangga dengan beramal dengan undang-undang kafir tadi. Dia bangga, dia rasa seronok, dia rasa mulia kan. What kan, cakap bahasa Inggeris what kan. Ini adalah perangai tak senonoh panggil. Sebab dia lupa diri sebenarnya. Apa dia cakap hari ni tak boleh apa dia tak boleh melepasi apa telah berlaku pada zaman dulu. James lawan Brooke, Brooke menang. Mana hakim kedua kena ikut Brooke punya kisah. James dan Brooke lawan. Kalau kisah ni pula berlaku lain pun kena ikut undang-undang yang sama. Sebab tu saya ingat waktu sekali waktu saya pergi haji, saya jumpa dengan seorang orang pengamal undang-undang. Kan waktu kes yang berlaku pembunuhan kepada budak-budak sekolah tahfiz kat Keramat yang mati kan. Kami waktu tu tengah tunaikan haji. Lepas tu bila sembang-sembang dengan saya, dia kata apa? Dia kata budak-budak tu akan lepas. Semua yang bawah umur tu akan lepas. Walaupun dia tolong angkat tonggas pasal dia kata kenapa? Dia kata sebab ada kes dulu sebelum tu di mana ada kes seorang budak lelaki umur 13 tahun kot. Dia tikam budak perempuan. Sebab budak tu ejek dia ditikam berbelah-belah kali sampai mati. Dan hakim telah lepaskan budak tu pasal bawah umur. Lepaskan dia sebab dia bawah umur. So jadi kes tersebut menyebabkan hakim yang baru takkan boleh hukum kecuali ikut hakim berkenaan. Ini masalah dia kata. Ini undang-undang sivil. Tapi pelik, orang boleh bangga dengan undang sivil. Belajar law sebagainya kan. Pelik, saya tak faham. Okay, jadi kalau ada kata seorang manusia tu, dia berhukum dan dia ada dalam diri dia perasaan bahawa undang-undang yang dia belajar di London, di UK sebagainya, kononnya itu adalah yang paling hebat, yang paling bagus sebagainya. Dekat US ke dia belajar, maka dan dia bangga, maka itu adalah kufur yang terang-terangan. Bahkan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walima auha asyaitanu ila kuffari Makkah. Dia kata walamma auha. Ni contoh dia bagi. Walamma auha, dan bila telah mengilhamkan asyaitanu syaitan ila kuffari Makkah, kepada kufar Makkah. Ayasalu nabiyana, untuk menanyakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anisyati tusbihu maitata man qatalaha, mengenai kambing yang mati jadi bangkai, mati tanpa disembelih bagi bangkai. Siapa bunuh kambing tersebut? Maka Nabi bersabda, Allahu qatalaha. Allah yang bunuh dia. Maka syaitan ni ilhamkan lagi pada mereka. Fa'auha ilaihim an yaqulu lahu, untuk kata pada baginda SAW, ma dhabahtumuhu biaidikum halalun. Apa kalian sembelih dengan tangan kamu adalah halal. Wa ma dhabahu Allah biyadihi karimati haramun. Apa yang sembelih dengan tangan yang mulia haram. Yang ini korang yang bunuh halal. Yang Allah Ta'ala matikan haram. Kenapa? Fa antum idzan ahsanu min Allah. Kalian kalau macam tu lebih mulia, lebih bagus daripada Allah. Ini kata-kata orang-orang musyrikin Makkah kepada Nabi SAW ketika mereka saja nak bermain-main dengan Nabi SAW. Okay? Ni memang hadis ni dikeluarkan oleh Ibn Abbas, daripada hadis Ibn Abbas dikeluarkan oleh Abu Daud, kemudian Tirmidzi dalam bab surah Al-An'am, kemudian hadis ni oleh An-Nasa'i dan kitab sembelihan, bab takwil, penjelasan firman Allah Taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahu alaihi, yang kalian makan daripada apa tak disebut nama Allah Taala ke atasnya. Okey, semua ni disebutkanlah. Jadi bila kita kata maksud dia diorang mainkan ayat, mainkan kata-kata depan Nabi. Sebab bila tanya Nabi siapa bunuh, dia kata Allah bunuh lah. Lepas tu yang kita sembelih tu, dia kata yang Allah Ta'ala matikan haram, yang korang sembelih halal, korang lebih baik dari Allah Ta'ala lah, dia kata. Maka Allah Ta'ala anzalallah, dia kata anzalallahu, Allah Ta'ala turunkan Al-An'am 121. Allah Ta'ala nyatakan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sungguhnya syaitan benar-benar mewahyukan kepada orang-orang lindungan mereka untuk mendebat kamu, untuk menjidal kamu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taati mereka, kalian benar-benar orang musyrik. Mana kalau kalian ikut saranan mereka, setuju dengan peraturan mereka, cuba sarankan. Yang ini
Apa Allah Ta'ala bunuhkan pun halal juga dimakan. Ini adalah di antara perkara yang Allah Ta'ala ijtihadkan. Mana kalau kalian ikut, kalian macam itu adalah orang musyrik. Wa adam dukhul fa' ala jumlati. Dia kata tidak masuk fa'. Dia tak ada fa' innakum. Innakum terus je. Al-jumlah, innakum la musyrikun. Kalian benar-benar orang musyrik. Qarinatun zahiratun ala takdiri lam tauti'atal qasam. Dia adalah tanda yang nyata ke atas penyembunyian lam sumpah. Maksud dia kat situ bila tak ada fa, maka situ dia ada maksud benar-benar demi Allah. Mana lallah kan, demi Allah. Maka ia adalah fahuwa qasamu minallahi aqsama bihi jalla wa ala. Ayat ini sebenarnya adalah sumpah dari yang bersumpah dengannya Allah jalla wa ala fi hadhil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini, ala anna man ata'a syaitana, kata siapa mentaati syaitan, fi tashri'ihi, pada pensyariatannya, tahlil al-maitati, menghalalkan akan bangkai, annahu musyrikun, bahawa ia adalah seorang musyrik. Mungkin technicality macam kes yang kita sekarang ni, mungkin hakim tu kata, dia bukan kata tak setuju berkenaan benda tu salah, cuma dia kata technicalnya undang-undang tersebut, peraturan berkenaan tak valid, sebab dia kata tak diluluskan oleh parlimen. Sedangkan kita sebut kan enactment, gila balik dalam masalah ni 1988, enactment negeri menentukan akan peraturan berkenaan, bukan parlimen. Sebab diorang dah limitkan kuasa mahkamah syariah dalam kes denda, penjara dan juga sebat, tak boleh lebih 6 kali sebatan, tak boleh penjara lebih 3 tahun, tak boleh lebih 5,000 denda. So jadi limitation mahkamah syariah tu dah berlaku dari sudut masalah kadar hukuman. Tapi apa jenayah ke tidak, itu sebenarnya balik pada elemen negeri, dan memang tak sepatutnya mahkamah persekutuan masuk campur dalam perkara berkenaan. Tapi katakanlah hakim-hakim tadi dia saja technicality lah, dia rasa macam benda ni rasa macam tak banyak bagilah mahkamah syariah ni kuasa banyak sangat. Nanti pak imam ni, pak lebay-lebay ni balik daripada Mesir, balik daripada UIA ke, jadi pandai dari kita pula. Wallahu alam lah. Dia kadang-kadang dalam masalah competing ni berlaku. Bohong lah, tak ada penipu lah, tak ada rasa tercabar. Bila mana peraturan tadi, awak tak boleh masuk campur dekat situ, awak pun jadi dengki. Biasalah. Ini konsep kena jaga. Bila masalah ni pada kita umat Islam kena faham, yang salah itu salah lah. Walaupun hakim kata tak valid. Benda salah, benda haram tetap haram. Yang haram itu haram. Bukan kita kena tunggu hakim mahkamah syariah kata halal. Tak ada. Hakim persekutuan kata halal. Tak ada, takkan halal. Tidak akan halal sama sekali sampai kiamat. Bukannya kepada mereka kembalinya hukum tentang halal dan haram. Sebab sudutnya ia adalah jenayah. Pasal kita sebutkan LGBT, kan, seks sumbang, seks luar tabi'i dan sebagainya. Ini adalah perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan masyarakat. Kalau manusia semua bermuamalah dengan cara tersebut, dia akan menjatuhkan jumlah rakyat. Dan kita sebenarnya dalam membina negara, jumlah rakyat itu lagi penting berbanding dengan masalah kata-kata manusia. Orang cakap apa dan sebagainya. Kita lebih pentingkan masalah jumlah rakyat kita. Jepun sekarang pening kepala. Jumlah rakyat dia menjatuh, menurun tiap tahun. Tak dapat di jumlah yang cukup untuk sufficient bagi buruh dan kerja. Dan sekarang Jepun dah buka dah untuk siapa-siapa nak migrate bekerja di Jepun. Ini benda-benda yang kita kata kalau, mungkinlah dia orang tak belajar kan. Dia tak belajar berkenaan jenayah tadi. Kenapa kita kata jenayah? Macam kes contoh macam dadah. Kenapa kita dadah jenayah? Kenapa kita kata? Sedangkan orang tu kan dia ikutkan hak peribadi. Dia siap dadah kat rumah seseorang. Okay, awak sibuk buat apa? Awak sibuk buat apa? Pornografi. Orang tengok kat rumah seseorang buat apa sendirian. Awak sibuk buat apa? Semua benda macam ni kita kata kita klasifikasikan jenayah kerana kesan masa depan. Bukan sekarang, masa depan kepada masyarakat. Sebab tu seks luar tabi'i ataupun bentuk-bentuk amalan seksual yang bukan halal dalam agama, ia adalah sebenarnya jenayah kepada negara. Cuma biasa-biasalah hakim-hakim ni kadang-kadang tak berkawan dengan orang, tak reti berkenaan dengan tajuk hukum hakam. Dia fikir dia punya law dia saja. What? I think what kan. Dia masalah sikit. Sebenarnya memang kita kata barang siapa taati syaitan pada pensyariatan syaitan dalam beritahu pada orang Islam yang ini halal dengan logik dia. Logik dia macam betul juga. Tapi kalau taat saja, maka Allah sumpah bahawa benar-benar kalian telah musyrik. Okey? Dan menghalalkan bangkai. Annahu musyrikun, bahawa orang tu adalah musyrik. Wa syirkun akbarun, dia adalah syirik yang besar.
mukhrijun anil millatil islamiyati, yang mengeluarkan daripada agama Islam, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan umat Islam. Maksudnya kalau orang tu kata mengizinkan, dia kata tak salah kan, walaupun Allah Taala kata haram, kita kata halal. Maka kalau dia kata orang tu dengan bangganya mengatakan halal, kerana technicality dalam masalah sekalipun, ia telah mendedahkan diri dia sama ada untuk jadi musyrik. Untuk jadi musyrik, serius. Ni benda ni bukan kita, kadang-kadang umat Islam kita satu benda perangai. Bila kita terangkan hukum, contoh macam sah atau batal solat seseorang, dia terkentut, kita kata batal. Kita tak boleh kata orang yang kata batal, yang terangkan dalam hadis Nabi SAW. Kita baca hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Abu Hurairah anhu, Abu Hurairah anhu kata, Nabi SAW telah bersabda, innallaha yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tak akan terima solat seorang kamu setelah apabila dia hadas sehingga dia berwuduk semula. Lepas tu dia orang tanya, seorang lelaki daripada Hadramaut kata tanya pada Abu Hurairah, dia kata amal hadas. Hadas tu apa? Abu Hurairah jawab, al-fusa' wad-durat. Fusa' kentut tak bunyi, durat kentut berbunyi. Okey. Bila kita kata solat orang tu batal kerana dia kentut, ini masalah kena masyarakat kita. Dia sering ada ayat apa? Don't judge me. Jangan nak hukum saya. Jangan nak adili saya. Jangan jadi macam ni. Awak terkeluar dari agama dengan tajuk dalil Quran dan hadis. Awak tak boleh kata macam, jangan, ini bukan hak awak untuk mengatakan saya telah keluar agama. Awak telah keluar agama dengan nas Quran dan hadis. Pasal kisah ni kita faham. Tali kisah tadi kan. Mana kalau Nabi mengiyakan logik yang berlaku daripada ilham syaitan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Binatang, diorang sembelih dengan tangan mereka halal. Binatang yang Allah jadikan mati, haram. Kalau mereka setuju saja, maka mereka telah keluar daripada agama Islam. Sebab Allah Ta'ala yang mengharamkan. Walaupun kata itu disembelih oleh Allah Ta'ala sekalipun, dijawab oleh Nabi sedemikian, dimatikan oleh Allah Ta'ala, tapi itu bukan maksud dia halal. Allah Ta'ala turunkan peraturan. Yang kamu sembelih dengan sebut nama Allah Ta'ala di atasnya, itu yang kamu boleh makan. Allah Ta'ala turunkan hukum. Logik akal kita tidak boleh masuk campur dalam masalah peraturan syarak. Bila Allah Ta'ala jadikan satu benda tu haram, kita kena kata haram, bukan kata halal. Ini asas kena jaga sikit. Tapi kalau kita sebut macam ni, orang kata macam Ustaz Adli telah hukum. Tak. Kita tahukan sifat. Ini sifat. Sifat pada hakim-hakim yang uruskan 5 orang berapa tu. Kalau anda kata mereka cakap benda tersebut, kata bahawa masalah seks luar tabi'i, tanpa perkahwinan, tidak ada masalah, halal, tak sepatutnya diharamkan oleh atau dijadikan jenayah oleh undang-undang enakmen negeri Selangor. Kalau dia cakap benda berkenaan atas dasar sokongan dan sebagainya, maka mereka telah keluar daripada agama Islam. Basic, jelas je, simple. Masalah kalau sekiranya dia kata tak, technicality je, kita tak nak terima lah peraturan tadi dibuat dengan sewenang-wenangnya. Problem dia telah diberikan kelulusan untuk mereka buat. Sebab tu undang-undang syariah kembali pada enakmen negeri, bukan balik pada kelulusan parlimen. Ni apa benda pelik ni? Tak tahu, tak faham kan? Masalah pelaksanaan, mungkin pelaksanaan untuk kita kata contoh macam enakmen jenayah syariah negeri Kelantan diluluskan di peringkat negeri, tapi untuk praktikal memang timbul tajuk lah, kata polis tak nak bagi kerjasama, tak nak tangkap penjenayah, tak nak laksanakan apa hukuman. Itu yang timbul tajuk daripada perbualan. Kalau kita baca balik zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, perbualan mereka berkenaan tajuk tu bukan masalah tajuk lain. Tajuk dia kata takkan beri kerjasama. Polis takkan, yang pasal dikawal, polis kan dikawal oleh kerajaan persekutuan. So diorang takkan bagi polis-polis tadi bekerja untuk untuk menjalankan undang-undang syariah. Itu tajuk dia. Dia bukan masalah hak benda tersebut. Hak untuk menentukan memang enakmen negeri di bawah sultan, di bawah raja. Kenapa nak persoalkan? Pelik, tak faham. So dikata dia keluar, maka orang tu musyrik, syirkun akbar, mengeluarkan daripada agama Islam dengan kesepakatan. Ni ijma', tak ada siapa tak setuju. Wa sayubiqullahu yaumal qiyamati man murtakibahu biqaulihi, dan Allah Ta'ala akan dedahkan, akan malukan orang yang pada hari kiamat nanti, orang yang melakukannya, dengan firman-Nya dalam surah Yasin ayat 60 dan 61. Allah Ta'ala menyatakan,
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Adakah tidak aku beri janji pada kamu hai anak Adam? Aku janji pada kamu hai anak Adam, jangan kalian sembah akan syaitan. Kenapa kalian ikut syaitan? Jelas-jelas Allah Ta'ala beritahu ini haram, ini halal. Kenapa kamu ikut syaitan juga? Kenapa kamu masih nak menangkan syaitan? Kenapa? Atas alasan apa? Rasa boleh nanti apa cuba tawaf kadang-kadang kaya kan. Hakim-hakim dia kaya, dia banyak. Jadi bila dia banyak ni kadang mungkin dia rasa masa masih panjang kot, boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Satu masa nanti Allah Ta'ala bagi peluang, dia boleh pergi umrah, haji, pakai package mahal-mahal, 120,000, 60,000, 90,000. Kemudian pergi buat haji dan balik-balik tu dah selesai. Jadi macam budak baru lahir. Ini masalah yang berlaku bila manusia ni bermudah-mudah. Tak apalah, tapi basic macam tu jugalah. Kalau saya jadi Jabatan Agama Islam sebenarnya, kalau diorang orang Selangor, arahkan pegawai jangan izinkan tanam kat kubur orang Islam. Saya itu tak ada hal, tu hak kita. Itu bukan masalah tu. Hak untuk tanam kubur mana terpulang pada elemen negeri. Macam ada geng-geng agama matahari kot. Dekat belah Kedah, dekat Selayang ada. So kumpulan ni kalau dia kata dia mati, kalau kita maklum pada Jaiz, diorang takkan boleh ditanam di kubur Islam. Dia akan tanam, dia takkan diberikan tanam di kubur orang Islam. Yang sepatut berlaku kepada Kasim Ahmad dulu. Tapi ada orang pergi tanam juga kat kubur Islam. Dia tak berhak untuk masuk kubur Islam. Dia bukan Muslim. Itu konsep yang kena jaga sikit. Pasal kita benda-benda yang kita cakap, kita tuturkan. Sebab bila kita kata benda tak salah, jenayah dalam agama tapi tak salah kita kata. Contoh zina tak salah. Ini bukan satu kesalahan. Ini hanya masalah moral. Best. Anda telah mentepah tiket kepada masuk dalam undang-undang peraturan Allah Ta'ala tadi. Anda menjadi memenangkan syaitan punya ajaran. Menangkan syaitan punya ajaran. Syaitan ajak kita supaya buat kerja-kerja yang menghalalkan yang haram. Tapi kita nak juga cakap yang tu. Dia terpulang lah. Balik pada asal, ini bukan hak. Bukan hak kepada mereka. Walaupun mereka ada kuasa sedemikian, tapi saya faham kenapa boleh terlepas juga. Tapi itulah yang akan jadi. Okey. Ini benda kena masuk sultan atau agung masuk campur. Sebab dalam konsep ni hakim-hakim mahkamah ni kadang-kadang overpower sangat. Dia rasa kuasa dia mengatasi segala-galanya. Okey. Dia kata innahu lakum adu mubin, sungguh dia syaitan ni untuk kamu adalah musuh yang nyata. Wa an'buduni, hendaklah kamu semua sembah aku, itu Allah Ta'ala. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kan? Inilah jalan lurus. Jalan lurus yang Allah Ta'ala letak pada kita adalah untuk kita menyembah hanya dia, bukan sembah syaitan. Dan penyembahan syaitan tadi bukan hanya sujud pada syaitan, mengiyakan benda haram syaitan ajak juga adalah perbuatan penyembahan, pengabdian diri. Sebab kita tahu dalam kisah kisah ayat 31 surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke 31. Dan 31 Allah Ta'ala nyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ini Yahudi Nasrani ni, mengambil pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih Maryam pun mereka ambil sebagai Tuhan. Kan? Sedangkan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, mereka tak diperintah kecuali menyembah Tuhan yang satu je. Tapi mereka sembah. Jadi bila kes ini turun, kan, seorang lelaki nama Adi bin Hatim, dia ni asal seorang Kristian. Jumpa Nabi, dia Kristian Arab, jumpa Nabi SAW, dan dia tak puas hati bila Nabi bacakan ayat berkenaan ayat 31 surah Taubah. Jadi dia datang jumpa Nabi. Dia kata dengan salib kat dada dia kata, kau kata kami ni Yahudi, orang Yahudi dan kami Nasrani mengambil pendeta dan rahib sebagai Tuhan. Kami tak pernah sujud kat kaki mereka, dia kata. Dan Nabi jawab. Nabi kata, bukankah kalau mereka Yahudi Nasrani, pendeta dan rahib tadi halalkan benda tak haramkan, kalian ikut? Mana kamu Yahudi Nasrani akan ikut? Dia angguk. Bukan kalau mereka haramkan benda tak halalkan, mana haramkan benda tak halalkan, kamu ikut? Mana benda halalkan benda tak haramkan, haramkan benda tak halalkan. Mana Allah halalkan, diorang haramkan. Ataupun Allah Ta'ala haramkan, diorang halalkan. Kalian ikut? Dia kata ya, dia angguk. Nabi kata itulah ibadat mereka, itu Yahudi Nasrani kepada pendeta. Ini sering orang tunjukkan. Ini kena faham. Orang sering tunjukkan muka rupa buruk
ahli-ahli agama yang minta disembah atau diikuti dengan membuta tuli. Sekarang ni pada hakim pun sama. Mana dia hak untuk dia mengatakan benda yang jenayah dalam Islam sebagai tak jenayah dalam kehidupan kita? Jadi kita nak kata macam, tak apalah hakim kata okey. Tak boleh. Dia tak ada hak. Walaupun kononnya dia ada kuasa sebagai hakim menghalalkan benda haram kan. Tak boleh kita ikut. Kita kata buruklah mereka kerana menghalalkan benda tak haramkan. Buruklah mereka kerana menghalalkan benda tak haramkan. Buruk, sangat buruk. Ini tak boleh berlaku langsung. So benda tu jelas-jelas. Kenapa benda macam tu untuk disokong? Dan bahkan kalau kita kata benda technicality pun tolaklah balik pada enactment negeri tadi. Bukan masalah tajuk dia, memang enactment negeri berhak untuk tentukan. Kenapa nak kata bahawa kena lintas parlimen baru jadi? Dan benda tu dah lama dah diwartakan. Telah diwartakan berkenaan perkara tersebut sejak dulu lagi. Bukan baru lagi tau. Masalah jenayahnya, seks luar tabi'i ni bukan baru saja dimasukkan ke dalam enactment negeri. Telah lama, cuma baru ni ada kes orang tu dicabar. Mana dia nak kata perbuatan dia luar tabi'in tak salah dan disokong oleh hakim-hakim yang Muslim yang lain. Wallahu a'lam. Tanggunglah sendiri. Mak saya kalau terus terang, kalau dia mati saya tak solat. Saya takkan solatkan jenazah dia orang. Okey. Baik, dia kata wa qala ta'ala firman an khalilihi mengenai kekasihnya itu Ibrahim alaihissalam. Dia kata apa? Ya abati la ta'budi syaitan. Dia kata wahai bapaku, jangan engkau sembah syaitan. Surah Maryam ayat ke-44. Ni dia pujuk bapa dia. Jangan sembah syaitan. Dengan cara apa? Bittiba'i fi tasyri'il kufri wal ma'asi. Dengan mengikuti syaitan dalam pensyariatan syaitan terhadap kekufuran dan juga maksiat. Yang ikut syaitan. Dan Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 117. Allah nyatakan, "In yad'una min dunihi illa inatha." Tiada mereka seru selain Allah Ta'ala kecuali nama-nama wanita. Ini nama berhala semua letak nama wanita. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tiadalah mereka menyeru kecuali syaitan yang menentang. Maksudnya ma ya'buduna illa syaitanan. Mereka tak sembah kecuali syaitan je. Wa dzalika bittiba'ihim tasyri'ihi. Dan itu adalah dengan apa? Ikutan mereka kepada syariat syaitan. Ikutan mereka kepada syariat syaitan. Marah-marah lah tak. Saya geram. Teori konspirasi dah kita tepi malam ni. Malam ni tak ada bincang. Geng-geng teori konspirasi yang ngok-ngek ni tak payah pakai. Dia orang menganggut pun. Kata macam ni tak ada cakap pun. Ada kata Dajjal. Ada benda dengar tengok. Dajjal tak? Tak ada. Dia orang tak tahu pun apa halal haram. Jadi kita sekarang pada malam ni memang saya kata terus terang saya kata. Benda ni macam mana anda tengok Kasim Ahmad punya kita menyampah, macam ni saya menyampah dengan hakim muka yang kata benda berkenaan tidak lagi jenayah. Apa maksud tak ada jenayah tadi? Dia nak kata benda telus lain. Pasal benda sekarang ni pada enactment negeri telah pun terlaksana. Di mana wujudnya dikata benda ni bertentangan perlembagaan. Mengatakan jenayah tidak, sebab kita dah sebut tadi tahun 68 okay. Tahun 65 kan, dia adalah masa sekatan jumlah sahaja. Demikian juga 1984 dia hanya masalah sekatan jumlah denda, jumlah penjara, jumlah sebatan. Adapun pada asalnya macam kita sebutkan pada 1988 kan disebutkan Perlembagaan Persekutuan Pindaan 121/1A memberikan mahkamah syariah bidang kuasa berasingan daripada mahkamah sivil, menjadikan mahkamah syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf dengan mahkamah biasa. Jadi macam mana boleh berlaku sekarang ni dekat Malaysia? Banyak kali kes mahkamah syariah dah tentukan hak penjagaan bagi ibu bapa yang Muslim ke, tapi datang mahkamah sivil masuk campur balik. Mana boleh? Ini kat sini sebenarnya hak yang sepatutnya dimenangkan oleh pemerintah kita, agung, sultan, raja dan sebagainya, patut masuk campur. Sebab ini adalah perkara-perkara yang termasuk daripada keistimewaan Raja-Raja Melayu. Di antaranya adalah masalah agama Islam adalah hak bagi Raja-Raja Melayu, bukan balik kepada undang-undang sivil. Ini benda yang kena faham. Sangkut-sangkut pula la ilaha illallah. Okey. Jangan sangkut-sangkut. Saya pun tak perasan.
Kita tengok. Nanti kalau ada tengok sangkut dia bagi tahu. Okey. Sambung lagi. Jadi dia kata okey, dia kata waqala ta'ala, Allah firman pula dalam surah Al-An'am 137. Al-An'am 137 Allah Ta'ala nyatakan wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Demikianlah telah menghiaskan untuk kebanyakan, untuk banyak atau ramai di kalangan musyrik ini, okay, pembunuhan anak-anak mereka. Siapa yang hiaskan? Syuraka'uhum. Syuraka'uhum yakni sekutu-sekutu mereka. Fasammahum syuraka. Allah namakan syaitan yang mengilham untuk mereka perbuatan membunuh anak tu sebagai rakan kongsi. Rakan kongsi ataupun sekutu. Li ta'atihim lahum fi ma'siyatillah. Kerana ketaatan mereka terhadap syaitan tadi dalam membuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Biqatli auladihim, dengan pembunuhan anak-anak mereka. Biqatli aulad, dengan pembunuhan anak-anak. Ini nak fahamkan. Maksud dia, Allah Ta'ala jadikan memang perbuatan mengikuti syaitan punya arahan tu adalah termasuk. Sebab kita dah ada peraturan Tuhan turunkan. Kalau andai kata Allah Ta'ala tak berikan hukum pada perkara berkenaan, benda baru, macam makan kangaroo. Makan kangaroo. Hakim mahkamah syariah ke mahkamah sivil nak hukum lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tak ada hukum tadi, awak datang masuklah. Sibuk sangat. Nak masuk dalam agama, ahli agama. Masuk dalam agama untuk mencampur. Kali kita faham kat sini kan, memang kita kata benda tak turun. Ini Allah Ta'ala turunkan hukum. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan macam mana laknat Allah Ta'ala turun kepada kaum Nabi Lut. Di atas perbuatan mereka ni, yang disebut sebagai mungkar. Bukan benda biasa, benda mungkar. Atatuna rijal syahwatan minun nisa. Adakah kalian datangi golongan lelaki secara syahwat? Tidak kepada wanita. Allah Ta'ala isytiharkan ia adalah sebagai apa? Sebagai jenayah. Kenapa kita tak kata ia jenayah? Allah Ta'ala nyatakan ia adalah jenayah. Bukan baru je. Jadi, bukan zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak awal tamadun manusia, perbuatan lain luar tabi'i ni tadi, jantan buat hubungan dengan jantan, yang betina buat hubungan dengan betina, dia adalah diharamkan dalam agama. Kalaulah orang tu bongok sangat pergi tengok binatang, tengok binatang tu ada buat jantan dengan jantan juga, kau manusia ke binatang? Kadang bangang juga kan. Ada geng-geng geng-geng evolusionis ataupun geng-geng yang nakkan kebebasan seksual ni, dia bawa cerita. Dia tengok, dia kata ada bonobo chimpanzee yang dekat mana, entah dekat belah-belah Amerika Selatan yang tu. Bonobo chimpanzee ni dia kadang-kadang buat hubungan jantan dengan jantan. Betul? Tengok, ini ada benda biasa. Itu binatang. Awak manusia takkan bongok sangat. Binatang tak ada fikiran, tak berfikir. Awak manusia kenapa tak faham lagi? Pelik betul kan, geram. tak faham kenapa. Kan dia kata bongok kan marah kan. Tapi tak kata bongok. Benda bongok, tak kata bongok. Kita bersalah sebenarnya. Sepatutnya kita kata benda bodoh, kita kata bodoh lah. Takkan tak faham lagi. Okey, walamma sa'ala Adi bin Hatim. Ini tajuk yang kita sebut tadi. Bila bertanyakan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia masuk Islam lepas tu. Tapi sebelum dia masuk Islam, dia tanya Nabi SAW. Sa'ala Nabi SAW an qawlihi mengenai firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan. Ajaban Nabi, menjawab Nabi SAW, bi anna al-ma'na ittikhadhi arbaba, ittikhadhihim bi anna ma'na ittikhadhihim arbaban, dengan bahawa makna atau pengertian pengambilan mereka pendeta dan rahib tadi sebagai tuhan-tuhan, huwa tiba'uhum lahum, ialah ikutan mereka kepada pendeta dan rahib. Fi tahrimi ma ahallallahu, pada pengharaman benda Allah Ta'ala halalkan. Wa tahlili ma haramahu, dan menghalalkan benda Allah Ta'ala haramkan. Itu maksud dia. Ikutan tadi, menjadikan Rabb. Perbuatan menghalalkan yang haram tu, ia adalah satu kondisi seorang tu kononnya telah mengambil kuasa Tuhan. Pasal hak pensyariatan adalah hak Allah Ta'ala. Kalau kita ulang balik, kalau tajuk benda tak masuk lagi dalam agama, tak bincang lagi, tak ada hal lah bincang. Ikan tuna besar kan, besar kebas, nak makan ke tidak? Itu contohnya kan, tak ada dalam agama tentang tajuk ni.
Sotong panjat-panjat apa besar gila kan, boleh makan ke tidak. Masuklah bincang lah. Tapi bab berkenaan benda yang Allah Ta'ala dah haramkan, kenapa awak masuk campur lagi? Kenapa nak masuk campur? Nak tunjukkan awak berkuasa, kami ini hakim-hakim yang bijak. Nak cakap macam tu ke? Wa hadzal amru la niza' fi. Ya. Dan dia kata perkara ini tiada pertentangan padanya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Tak ada, tak habis lagi. Kenapa kak? Sangkut ke? Pelik-pelik kan, sangkut lah. Tak sangkut, saya pun tak faham. Belum lah kak. Akak kata dah habis kelas. Okay, saya try ni onkan something. Okay, baik. Okay, jadi kita kata ni okay. Demikian juga dia kata dalam surah An-Nisa 60. An-Nisa 60 Allah Ta'ala nyatakan, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Adakah tak kau lihat hai Muhammad kepada orang-orang yang mendakwa bahawa mereka ni telah beriman dengan apa yang turun kepada engkau. Wa ma unzila min qablika, dan turun pada apa sebelum daripada engkau. Yuriduna ayat yatahakamu ila taghut, mereka nak berhukum kepada taghut, sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Takut dikatakan terlampau Islamik, takut dikatakan tidak berlaku adil. Benda ni adalah masalah nilai. Tak ada value ke? Awak Muslim, kenapa tak jaga agama? Ya, tapi malah awak belajar pun undang-undang kemuliaan Islam. Awak tak jaga agama lah. Wallahu a'lam, teruk sangat. Waqad umiru an yakfuru bihi, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk kufur dengannya, dengan taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan ingin syaitan untuk menyesatkan mereka ke kesesatan yang jauh. Surah An-Nisa ayat ke-60. Masalah sebenarnya, saya tengok benda ni tak nampak pun ada masalah. Tapi mungkin orang lain nampak kan, tak tahu kenapa. Dia sejak daripada apa tahu. Sekarang ni bila saya set up untuk masuk live stream dekat streaming video dekat Facebook Batu Salam, dia tak bagi saya terus tinggalkan tajuk. Dia mesti buat dua, description apa, title apa. Kalau tak buat, dia tak boleh tekan butang go live tu tak nyala. Tak boleh tekan. Tapi lepas daripada dia letak dua-dua tadi, description kena letak dua-dua. Saya kena letak tajuk Melayu, tajuk Arab, supaya benda dia jalan. Wallahu alam. Tahu lah kenapa. Saya tahu kenapa. Baik. Okey, sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan, dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Maidah 44. Allah nyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa-siapa tak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka itulah golongan orang-orang yang kafir. Tapi macam kita terangkan, Ahli Sunnah wal Jamaah sebut tentang mereka ni, kalau mereka redha, seronok dan sebagainya, kita tak redha benda berkenaan. Atau mungkin ada orang rasa macam tak ada tibuat ke dan sebagainya, semua tak ampunkan mereka. Tapi kalau mereka setuju, sangat gembira dengan tidak melaksanakan hukum Islam, gembira dengan tidak melakukan, maka jawab depan Allah Ta'ala nanti. Ini janji Allah, bukan janji ustaz. Sebab tu saya kata kadang-kadang ada orang tu kata, you are not the judge, kan? Yang awak sibuk masuk dalam hal agama, apa hak awak? Dalam agama ada dalil-dalil yang menolak akan perbuatan awak, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Agama tak pernah izinkan benda tersebut. Allah nyatakan dalam surah Al-An'am 114, afa ghairallahi abtaghi hakama, adakah selain Allah Ta'ala aku nak dapatkan sebagai penghukum. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala, sedangkan dialah Allah Ta'ala yang turunkan kepada kalian kitab secara terperinci, diperincikan akan hukum-hukum dia. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, dan orang-orang yang kami berikan mereka akan kitab, mereka tahu bahawa ia Quran ini diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, dengan kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kalian jadi di kalangan orang-orang yang ragu-ragu. Ini konsep yang kena faham. Banyak orang yang English educated ni kadang melampau-lampau kan. Duduk belajar London sekejap je, berapa tahun je kan. Kadang kita duduk tanah Arab lagi lama daripada dia. Balik walk kan. Walk kan. Dia kononnya apa, cakap London. Lepas tu undang-undang agama tak tahu. Kemudian suka hati je cakap benda-benda yang tak sepatutnya cakap. Dan Allah Ta'ala firman dalam surah Al-An'am 115. Allah Ta'ala nyatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah
kalimah Tuhanmu, hai Muhammad, dengan benar lagi adil. La mubaddila li kalimatihi, tiada penukar ganti bagi kalimah Allah Ta'ala. Wa huwas sami'ul alim, dan dia adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka faqauluhu, firman Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan, sidqan, dengan benar, ai fil akhbar, dalam berita. Bila Allah ceritakan berita, maka Allah Ta'ala lah paling benar memberikan berita pada kita. Apa jadi pada kaum-kaum terdahulu, apa yang akan jadi pada masa akan datang, apa benda Allah Ta'ala akan redha pada kita, semua khabar-khabar berkenaan adalah benar. Wa adla, dan juga kata-kata Tuhanmu adalah adil. Dalam apa? Fil ahkam, dalam hukum-hukum. Orang yang tak ada kenal tauhid macam inilah, yang tak tahu tentang kedudukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Tuhan yang menjadikan alam ni, kan, untuk supaya kita ni sustain nyawa kita, dan diuji kita dalam tempoh kita berada di dunia ni. Orang yang tak ada tauhid, inilah hasil dia. Tak kenal tentang perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan atau halalkan. Tak takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang Allah Ta'ala punya ancaman. Dan ini bahaya. Yang kita kata kadang dalam konsep ni, kalau orang kata yang buat ni kafir, saya tak ada hal. Orang kafir memang masalah. Kalau hakim-hakim tu kafir, bukan Islam, bercakap sedemikian, kita angkat tangan. Memang orang kafir takkan redha dengan Islam. Macam Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha Yahudi, dia Nasrani, sehinggalah kalian ikut akan agama mereka. Itu Allah Ta'ala dah terangkan. So tak ada sebarang kesangsian di situ. Surah Al-Baqarah ayat ke-120. Okey. Jadi, sudut itu memang jelas. Kalau kita kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kepengenalan, tidaklah kita akan buat perkara sedemikian. Tapi banyak manusia ni ketika muda sihat, mereka tak sedar berkenaan dengan tanggungjawab yang telah berikan mata, berikan pendengaran, penglihatan kita, akal kita. Allah nak uji kita berapa jauh kita boleh patuh kepada perintah dan larangan dia dengan segala benda diberi pada kita. Berapa jauh kita mampu. Tapi lah banyak manusia ni kerana lupa diri, Allah Ta'ala bagi hari ni sihat kan, tak ada sakit, tak ada sekian, nak tarik satu benda, lumpuhkan ke, baru lepas tu macam alamak, rupanya saya silap. Nanti tunggulah, dia lupa diri, jadi rasakan macam dia hukum dunia ni dengan sijil dia, dengan kelayakan dia. Dia rasa benda tu dia buat, tak apa. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menunjukkan akan perkara ni. Memang saya seriously saya doa, Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Ya Allah, perlihatlah kepada kami keajaiban pada mereka ni, keajaiban kekuasaan Engkau. Pada mereka yang tidak takut Allah Ta'ala dan mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, dan bahkan sebenarnya enactment tak pernah dilaksanakan pun. Macam dekat Sepahang yang kes sebat 80 rotan untuk seorang peminum arak, tak pernah buat pun. Benda tu ada tertulis, termaktub, tapi tidak dibuat pun. Ala kuliah nak fahamkan benda tu pada sudut daripada pihak raja-raja Melayu, sebenarnya dah selesai masalah. Tunggu pentadbiran pula daripada persekutuan untuk benar atau tidak. Diorang tak nak benarkan, tak ada hal, nanti jawab depan Allah Ta'ala. Kita faham apa benda halal haram, tak boleh kita bermain-main pada tempat berkenaan. Tajuk lain nak main lah. Tajuk berkenaan masalah lain, masalah apa, lampu nak jenis apa, kipas jenis apa, aircon, pakailah, tak ada hal, bincanglah. Tapi bab berkenaan masalah hukum, apa Allah Ta'ala haramkan, apa Allah Ta'ala halalkan, jangan kita bermain-main. Ni macam kes yang ada jadi kes apa, kawan-kawan kita yang sibuk masuk forex sebab nak dapatkan duit untuk dana parti politik. Ni kita ingatkan, jangan anda pun main-main sama kat situ. Rasa matlamat menghalalkan cara boleh masuk dah. Dulu bila time berdakwah masuk usrah dekat universiti dan sebagainya, mulut keluar Machiavelli kan, dia yang membuat akan satu teori ataupun satu fahaman, matlamat menghalalkan cara tak kisah asalkan matlamat kita sampai. So banyak dibahaskan tajuk ni bila dalam kes usrah-usrah di universiti dan sebagainya, kononnya siapa masuk parti politik yang bukan daripada jemaah Islam, maka mereka ini telah matlamat menghalalkan cara. Nak dapat matlamat ikut cara yang salah. Tapi sekarang ni dah dapat kuasa, menang, tiba-tiba benda forex ni dia tahu judi, dia kata halal sebab nak dapatkan dana politik. Ini pun sama juga, tak senonoh. Jangan buat pasal, dia kata.
Ini pada ada benda yang kita kata tak sepatut berlaku pada umat Islam. Ustaz-ustaz pula tu, bukan yang orang biasa, ustaz-ustaz terlibat dengan perkara ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'idah 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun, adakah hukum jahiliyah mereka inginkan? Wa man ahsanallahi hukma, siapakah yang lebih baik banding Allah Ta'ala dari segi hukum? Liqaumin yuqinun, dan bagi kaum-kaum yang meyakini. Tak ada siapa sebenarnya lebih baik hukum banding Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang baik hukum berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagi orang yang meyakini, dia tahu kan perkara berkenaan. Adapun orang yang tak yakin, berjalanlah anda, bergeraklah anda kepada apa yang anda sukai. Satu masa nanti anda akan saya silap. Kan akan tengatuk dari bawah tengadah. Kalau Allah Taala beri pada ketika mana penarikan semula tadi, panggil balik kepada Allah Taala dalam keadaan yang baik, kan boleh lagi bertaubat dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat bertaubat, tunggulah akan hukuman Allah Taala selepas tu. Wallahu alam. Kan, dia memang, siapa nak tahu forex ni kan? Actually forex ni saya soal simple je. Nak tahu forex ni. Okey. Kalau duit, saya ada duit. Katakan saya ada duit RM10 ni. Saya beli, katakanlah saya beli dolar Amerika Syarikat ketika jatuh, saya beli dengan RM10 ni, katakanlah saya dapat katakan duit ringgit Malaysia ketika tu mahal sikit. Mahal sikit, apa jadi mahal sikit, dolar jatuh. Katakan sekarang ni harga dolar RM4 10 sen, RM4 20 sen. $1 RM4. Okey. Katakanlah dolar jatuh. Dolar jatuh. Jadi $1 RM2.5. Maka dengan RM10 saya dapat $4. RM10 ni saya dapat $4. Katakan. Bila saya dapat $4 dengan RM10 ni, lepas tu duit dolar naik balik. Okey, naik balik kepada 4. So saya dah untung dah kat situ. Betul lah. Kalau anda beli duit itu, memang duit anda beli, tak ada hal. So saya dapat $4, kemudian tiba-tiba duit dolar naik balik. So saya jual setiap $1 saya tadi dengan RM4, jadi dapat RM16. So RM10 saya menjadi RM16. Nampak kan? Okey, tak ada hal lah. Tapi kan, katakanlah dolar jatuh teruk. Mana maksudnya bukan $1, saya ini sebab RM10 kan. Saya beli dengan harga katakanlah RM2, RM2.5 atau RM2 lah, dapat $5. Okey. Kemudian dolar jatuh kepada $1 50 sen. 50 sen. So bila jatuh $1.50 sen, saya dah hilang duit tau. Tapi dia, dolar yang saya beli tu masih kat tangan saya. Yang $5 yang saya dapat tu, yang dah jadi 50 sen. Satu. Maksud dia daripada saya beli RM10, tiba-tiba jadi 50 sen. Maksud dia saya ada RM2.5 je. Nilai dolar kat tangan saya tinggal RM2.5 je. Sedangkan asalnya patut RM10. Saya dah hilang RM7.5. Tetapi bila kita exchange duit ni tadi kan, duit yang dolar jatuh nilai tadi masih saya ada. Faham? Masih ada ni kat tangan saya. Walaupun nilai dia jatuh. Asalnya RM2 satu. Tiba-tiba dah jadi apa? 50 sen satu. 50 sen satu. So saya tinggal RM2.5. Walaupun asal saya RM10 ni. Ni RM10 saya jadi RM2.5. Saja. Okey. Dalam jatuh nilai tadi, duit dolar tu tetap wujud. Tapi dalam forex, kenapa hilang habis? Faham tak? Awak beli, awak masukkan dalam forex kan? Kenapa boleh hilang habis? Sampai sekarang, orang main forex dengan saya, dia cerita dengan saya, dia tak jawab. Dia tak jawab. Pasal kalau kita beli online sekalipun, barang tu patut wujud lagi lepas jatuh nilai. Kenapa awak punya hilang habis? Jawab. Itu judi nama dia, tahu tak? Bukannya penjualan mata wang asing secara maya. Barang tak ada. Diorang main ikut spekulasi. Harga barangan, harga duit tu naik turun bukan sebab pasaran, tapi spekulasi. Diorang buat kisah syarikat ni akan kahwin, syarikat ni akan bercerai, syarikat ni akan sekian, syarikat ni sekian, duit dolar naik jatuh. Minyak diganggu. Bahkan ada orang kerja spekulator. Ada di kalangan bursa saham ni, orang yang bekerja sebagai spekulator, dan forex ni kerja sebagai spekulator. Create cerita-cerita sensasi untuk menaik atau menjatuhkan nilai mata wang.
Awak kenapa jadi halal pula? Aku tak faham, pelik betul kan? Benda tu betul sampai sekarang tak ada jawab. Saya kata kalau awak beli dolar betul, awak ada lagi dolar jatuh tu masih lagi awak ada. Boleh tinggal 10 sen pun harga dia. Kalau jatuh kan saya tadi kan saya beli RM10. Tiba-tiba jatuh tadi $1 jadi 10 sen je. So saya ada 50 sen lagi. Mana saya hilang RM9.5, tapi saya masih ada 50 sen. Faham tak? So tang mana kalau orang tu masuk forex, macam duit tu boleh hilang habis? Macam boleh hilang habis? Sampai sekarang tak ada jawab. So benda tu judi, bukannya penjualan atau pembelian mata wang. Dia main tengok graf tersebut, siapa cepat untung beli sebagainya. Kalau pandai jual beli, mungkin anda boleh untung dalam masa 1 jam RM20,000. RM20,000 anda boleh untung. Tapi apa? Ya, saya faham saham spekulasi, tapi saham awak beli saham kan, awak rugi mana pun saham tu wujud, tahu tak? Awak beli saham, faham awak beli saham, katakan saham awak beli benda dah, saham apa, saham Dabi ke, beli saham kan. Awak beli katakan berapa lot saham tersebut. Lepas tu bila saham tu katakanlah jatuh nilai, awak masih ada barang. Unless awak pergi hutang ketika beli saham tersebut. Kalau awak beli cash, duit berkenaan, memang adalah nilai saham tadi. Jatuh pun berapa sen, awak masih wujud. Barang tu milik awak. Daripada katalah beli RM2 harga asal, jatuh kepada 10 sen. Awak masih ada barang tu. Dalam kes masalah forex, hilang habis. Tahu tak? Hilang habis. Faham hilang habis tak? Ni hilang habis. Bitcoin. Okay, Bitcoin tidak boleh. Sebab dia beberapa perkara. Pertama, ia bukan sandaran kepada pemerintah. Zaman Nabi SAW dahulu pun sebenarnya duit yang dipakai oleh Nabi SAW, dinar atau dirham tu ditempa oleh kerajaan-kerajaan yang ada, bukan diketuk belakang rumah. Memang mesti ada nilai sandaran kerajaan. Dan Bitcoin ni tadi pula, dia sebenarnya pada sudut contoh macam kes dia macam dia sekarang ni pergi mining. Faham mining? Yang diorang pergi apa dekat Kuantan baru ni jadi kes. Kat mana dia beli mesin, pasang mesin komputer tu untuk buat mining. Duit tu tadi dia wujudkan dengan suka hati diorang je. Lepas tu ada orang kata macam, saya kata kalau dia kata duit fiat ni kerajaan-kerajaan tu boleh sesuka hati buat. Saya kata apa sebab Bitcoin tak jadi pula? Sama je nilai dia. Diorang akan naikkan turun suka hati diorang. Lepas tu baru ni ada kes, ada sembang seorang kawan kita. Dia kata ustaz apa benda tak boleh dihack. Lepas tu MIT dah buktikan boleh hack. Sistem Bitcoin tu boleh dihack. Orang tu boleh create duit tanpa sebarang peluh pun. Dia onkan mesin tu je. Mining machine tu on kan, jalan. Lepas tu nanti corner dia akan main. Dapatkan nilai Bitcoin tadi. Itu nilai sebenar. Dia bukan benda yang ada pun. Bahkan untuk pembelian Bitcoin tadi dia bukan ada nilai tetap. Dia kena pakai duit lain. Awak beli pakai duit ringgit apa pasal? Beli pakai pisang. Beli ke pisang ke? Betul. Kenapa pakai duit ringgit atau duit dolar? Kalau dia ada nilai sendiri, tak payah bergantung kepada yang lain. Dan kemudian Bitcoin ni sekarang sebenarnya menjadi asas untuk cara kongsi gelap untuk money laundering. Dia masuk negara, dia tak pakai apa benda, dia tak bawa kat badan dia, tapi dalam hard disk, dalam sekian, dia akan boleh bawa encrypted benda tersebut dalam keadaan macam tu. Ini sebenarnya tak memudahkan lari daripada kononnya sistem fiat money, tapi sebenarnya untuk penjenayah, bukan untuk kebaikan pun. Itu konsep yang kita kena jaga sikit. Faham tak? Lah. Sangkut tak ke? Ish. Dah lewat kot. 1.16 lah. Dan 1 jam 16 minit. Saya tengok macam tak ada apa-apa. Okey, tak apalah. Khair insyaAllah. Ala kulli hal pada malam ni kita ambil tajuk kita berkenaan dengan masalah berhukum dengan selain syariat yang mulia, yang tak boleh dalam agama, dan kedudukan dia adalah haram. Apa agama haramkan patut kita haramkan, bukan kita halalkan. Itu tajuk dia. Pada yang kes macam hakim-hakim ni, selagi dia tak bertaubat, saya takkan doakan kalau mati, takkan doakan ampunan untuk diorang. Serius. Ini saya cakap terus terang. Secara peribadi tak boleh. Dan saya tak boleh tengok macam mana Muslim boleh ada fikiran macam tu. Yang soal Muslim. Pasal sedangkan kalau kita tengok macam saya katakan, enactment negeri, dia memang dalam tahun 1988 telah pun diberikan enactment negeri menentukan masalah apa hukum dia. Cuma pusat ataupun persekutuan
menyekat perlembagaan menyekat kadar hukuman daripada mahkamah syariah sahaja. Yang main terakhir 1986 tu, 84 tu, dia tak boleh hukum denda lebih 5,000, tak boleh penjara lebih 3 tahun, tak boleh sebat lebih daripada 6 sebatan. Itu je tajuk dia. Itu je tajuk yang sekatan. Adapun apa dikira sebagai jenayah atau tidak, itu kembali kepada elemen negeri. Berdasar kepada 1988 punya perlembagaan. Tak tahulah macam mana dia main. Allah alam, saya tak faham. Okey. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Ucung tak okey kot. Tak tahulah. Saya ingat ada orang kata clear je. Tak sedap juga kadang-kadang kita sangkut. Okey. Ala kulli hal. Semoga Allah lindungi kita semua daripada segala fitnah akhir zaman. Yang mana memang pada hari ini yang Nabi kata dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu dalam beramal. Bersegera kamu dalam beramal. Fitanun kakita'il lail muslimah. Akan berlaku fitnah-fitnah sebelum datang fitnah-fitnah seperti keratan malam yang gelap. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina. Akan bangun pagi seorang lelaki tu dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafira. Petang dia dah jadi kafir. Wa yusbihu mu'mina. Dia bangun pagi, wa yumsi mu'mina, masuk petang dia mukmin. Wa yusbihu kafira. Besok pagi bangun dia kafir. Besok pagi bangun dia kafir. Yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Dia jual agama dia dengan satu habuan daripada dunia. Nah, inilah benda yang kita takutkan. Yang mana datang ujian dalam masalah akidah, kita tak dapat nak bezakan mana halal mana haram. Kita rasakan semuanya okey. Sedangkan dalam setiap benda yang keluar ni, daripada mulut orang, daripada televisyen, daripada mulut pemimpin pemerintah, daripada kata-kata kawan-kawan kita, anak kita, ada kata-kata yang kufur. Kadang-kadang menjadi macam ni, ada kata-kata yang tak ada masalah. Yang kita sebenarnya disuruh oleh agama untuk kita mengingkari mana yang kufur. Tapi masalahnya, tak ramai orang yang mempunyai keprihatinan untuk perkara berkenaan. Banyak orang tak tahu, patut dia deny benda berkenaan. Maksudnya macam ni, pada benda yang berlaku ni, semua mufti-mufti negeri sepatutnya mengisytiharkan, tidak bersetuju dengan apa yang berlaku daripada hakim-hakim mahkamah tu punya keputusan. Sebab balik pada asal, kita baca sendiri dalam tajuk perlembagaan pun, dia bukan masalah pun. Memang hak untuk enakmen negeri menentukan apa jenayah atau tidak. Cuma perlembagaan persekutuan menyekat kadar hukuman yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Itu sahaja. Bukannya datang untuk mengubah hukum. Tak boleh ubah apa yang datang telah diluluskan oleh Sultan Raja. Tak boleh masuk campur. Pasal agama adalah hak Sultan dan Raja. Ini hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Dalam perlembagaan dijamin. Dijamin oleh perlembagaan Malaysia. So macam mana boleh hakim-hakim masuk campur tentang perkara yang adalah keistimewaan Raja-Raja? Ini tanya soalan balik. Hakim ni dia tak faham ke? Itu keistimewaan Raja-Raja. Hak Raja. Hak Raja dan Sultan. Tak patut dia masuk campur. Okay? Wallahualam. Tapi lah, semoga Allah beri pada kita kekuatan untuk menghadapi segala cabaran dalam kehidupan kita sekarang ni yang sangat dahsyat pancaroba dia. Memang ada sampaikan apa? Isteri saya pun kata dia bimbang anak kita nanti macam mana, apa jadi nanti bila kita dia membesar dalam environment macam ni. Environment orang bunuh anak lah, environment masuk anak dalam peti ais lah, environment macam-macam benda pelik kan zaman sekarang ni. Yang kita kata benda ni sangat-sangat memberikan cabaran bagi diri kita untuk hidup. Kita ni ada dewasa dah tua ni tak ada nampak sangat lah. Tapi anak-anak kita nanti macam mana? Ya? Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia ada kata tak sangkut, ada orang kata sangkut. Okey, ikhtalafa bercanggahan berlaku. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita sambung kemudian pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yasir, saya tanya dah cendawan tu tak dapat lagi. Kawan saya kata pergi cari, dia kata bukan musim. Bukan musim. Saya tengah tengok kawan saya yang dekat Turki pula kod dapat. Wallahu a'lam. Nanti kalau kita ni saya maklumkan. Okey? Wallahu a'lam.